Koyak Podcast. Assalamualaikum, selamat kembali dalam Pantry Gelap bukan Kongsi Gelap. Hari ini kita dah ada Koyak Podcast. Kenapa kita dah ada? Sebab kita dah lama tak ada Koyak Podcast. Jadi hari ini kita ada banyak orang yang participate dalam Koyak Podcast ni. Jadi orang pertama yang ada, jadi kita akan panggil Danish Denggi. Hello guys, I love you all. Alright. Aku tak jumpa. Ini dah Danish Denggi akan mewakili pihak Android pada kali ini. Alright. Ya, betul. Kita boleh katakan rakyat marhain. Jadi seterusnya kita ada rakyat bangsawan kita seterusnya. Kita ada Kai Puri. Yo, what's up? Bangsawan Oh, Kalau tak alright. Seterusnya kita ada okay, kita dah tak ada orang dah. Kita ada Lin kat sini yang akan menemani kita walaupun Lin tak bercakap. So tak boleh Lin teman. Okay. Alright. So nampak tak kita tak cukup orang nak buat podcast. Nampaklah ada 4 orang. so, boleh lah tu. Tapi itulah, sebelum aku nak start dulu kita punya tajuk kita yang pasal smartphone ni, aku nak juga cakap pasal Lin sebab Lin baru-baru ni dia ada direct lah satu short film untuk pertandingan. So dia mewakili Pantry Club. So dia ada direct satu short film. So aku rasa bila waktu tu semua orang down, PKP ramai dah tak boleh nak record. Waktu tu ada, patutnya waktu tu ada Bedu untuk record, tapi Bedu terpaksa balik ke Pahang untuk tolong dia punya family sebab banjir. So Lin dan rakan-rakannya juga, ada juga Pantry Gelap punya members like Adib, ada juga Amir untuk participate lah dalam short film tu. So Lin memang push lah untuk buat content short film tu. Aku memang tabik lah. Semangat tu. Orang kata willpower lah kan. Bukannya habis. Bukan dia seorang je lah yang ada. Okay? Ada Ika pun ada sekali lah untuk tolong. Right, so aku malas nak cakap banyak. So kali ni kita ada tajuk pasal telefon. Sebelum aku nak start ni, ada ke Kai nak wish apa-apa ke dekat someone? Nak wish dekat apa? Zul. Yang akan melangsungkan perkahwinannya, akad nikah. Pertama kali akan jadi suami orang. Itulah. Ya, pukul 3 nanti kan? Pukul 3 nanti 3 lah. petang. Sebab kita orang Kat rekod ni mana tu? hari Isnin. So aku tak tahu nak upload pukul apa hari Selasa. So itulah, Zul akan meninggalkan lah grup bujang. Sama. Dia akan jangan gelap aku lah. Itulah. Tapi itulah Kai. Ramai dah kahwin awal PG. Itulah. Aku pun tak tahu lah nak cakap apa. Tinggal kita je kan Lin kan. Macam bodoh je. Oh, ada. Danish pun ada. Alright. So aku nak start dulu dengan topik kita hari ni lah, iaitu smartphone So kita dulu, aku tak pasti lah. Aku nak start dari smartphone lah. Aku rasa kalau telefon ni aku tak ingat lah. Ke kau nak tanya, nak guna topik telefon saja? Tak kisah aku mana-mana pun. Aku bagi dua-dua lah aku. Tapi yang phone tu aku rekarkan kat dia. Oh, okay. Baru tanya tak ingat. Tu lah aku tak ingat saya. So kalau aku punya first telefon aku waktu tu ada darjah 5 kot. Ke darjah 6. Telefon kakak aku lah. Telefon Samsung. Nampak? Premium lah Samsung. Yo, awal-awal Tapi keypad lah. Okay bukan? Keypad lah. Bukan? Keypad. Zaman-zaman tu keypad aku pun dah tua. So keypad lah tu. So telefon tu telefon keypad. Aku tak ingat lah sama ada Samsung ataupun Motorola. Tapi antara tu lah. Yang screen bukan Bukan touchscreen lah. Gila Tak kau flip touchscreen. Dia tak boleh nak flip screen. Dia macam biasa-biasa je bagi aku. Aduh. So itu ada telefon. Aku tak apa nak ingat lah zaman-zaman dulu kan. Aku rasa zaman-zaman aku nakai dulu kan. Aku nak Nakai. So aku nak tanya dulu lah dekat Danish lah kan. Danish, apa kau punya telefon pertama kau lah? Kalau telefon pertama aku start aku darjah 2 kot. Aku pakai Lagi awal. Nokia. Ni apa nama tu, kalau kau ingat nama dia, Butterfly. Butterfly Dia
Dia keypad macam biasa tapi skrin biasa lah. Skrin warna biru putih hitam. Lepas tu dia punya keypad tu macam ala-ala bentuk macam butterfly lah. Sebab tu nama dia butterfly. Adik-adik sabun tu Adik-adik sabun kan? Adik-adik sabun. Tak salah kau bukan. Bukan. Sabun tu lepas Bukan, tu lagi. Oh. Ni yalah. colour punya. Tapi sabun tu kau guna tak sampai sekarang? Sabun? Tak ada apa. Lain ni. Itulah. Lepas tu. Nakai. So, telefon pertama kau adalah telefon Nokia lah kan? Yes. Oh, power siang telefon Nokia. Aku punya telefon pertama pun bukan Nokia tu. Aku rasa telefon Nokia ni antara legend tu. Kau dah bankrupt ke Nokia sekarang? Memang legend lah. Nokia legend gila. Nokia ada lah phone baru. Ada Tapi tak tahu lah, tak dapat sambutan aku rasa. Ada. Dia ada keluarkan smartphone dia sendiri tapi tak ramai lah Kalau sambutan. Dia lepas dia buat keluar Nubia tu kan. Nubia ke? Lumia. Silap. Nubia tu Lumia. apa? Lain lah Lumia. Tak laku. Lepas tu dia buat keluar smartphone. Tu lah. Baru smartphone lain-lain hidup. Tapi to be honest kan, aku tengok design Nokia Lumia kan, especially 10 Lumia 1020 yang kamera dia besar gila. Ui, smart doh, serius. Dia Windows kan? Windows phone. Tapi dia Windows. sebab dia pakai Windows tu. OS. Aku pernah pegang lah member aku punya. Dia nipis kan, dan bagi aku Nipis. dapat cantik lah dia punya design. Cuma maybe software dia kot kan, orang tak suka kan. Tak supportive. Mungkin lah. Mungkin tak ada talkback kat situ. Dia tu Tak tahu lah. takkan nak pakai JAWS pula dalam Lumia kan. Mampus. Tak ada dia pakai narrator dalam tu. Mampus. Alright. So, okay. Aku nak pergi seterusnya ke telefon pertama oleh Kai. So, Kai macam mana telefon pertama kau? Aku tahulah kau pernah dengar ke tak jenama ni. Itu pun aku ambil daripada mak ayah aku punya dulu lah. Lepas aku mewarisi phone tu. Phone ni jenama apa? Segem. Tu aku dengar ke tak? Tak pernah dengar Lama tu. tu aku sampai tak pernah dengar. Aku kata memang aku rasa phone ni memang pelik ke Bentuk dia sama. dia tak pelik. Bentuk sama. Cuma dia memang kelabu. Dia punya screen kelabu je lah. Dia memang dia punya body pun black, hitam, tak ada warna lain. Lepas tu dia ada area. So apa? apa? Phone. Dia ada antena ke nak kena tarik ke macam mana? Tak ada tarik. Dia memang ada bulat. Kat dalam carry tu. Tapi dia kecil je lah. Tapi ada antena. Saya keluar phone first aku. Aku dah jadi 5 aku rasa. Itu aku first SIM card. Terus ayah aku bagi. Kau nak ada SIM card kan? Nah. Pakai phone ni. Ayah aku ada phone lain. Tengok phone ayah pakai phone apa. Tapi time tu saya legend kat aku ada phone. Macam bangga kat. Jangan boleh call dengan SMS je lah. Jangan tak boleh. Ya tu biasa tu. Game pun tak ada. Apa pun tak ada. Memang kata kosong habis. Game pun tak ada dalam tu. Tak ada. Kata phone, memang kata phone paling time tu. Tak apa, time laman tu ada phone pun kaki gempak dah. Boleh lah call awet. Betul tu. Time tu lah. Waktu tu dah jadi 5. Dah jadi 5 kau cakap tadi ke? First time nak ada awet. Dah jadi 5 dah ada awet? First time nak ada awet. Oh, nak ada awet. Maksudnya belum ada. Aku berminat kepada kau punya statement tu. Aduh. Budak-budak dia 5 nak up tu. Ada orang phone pun dapat. Saya tu nak call handphone rumah. Itu gelak. Lepas tu bawa revolusi kan. Time tu masih ada public phone kan. Ada public phone, ada telefon rumah. Aku call telefon rumah. Perempuan tu lah. Lama cerita lama ni. Betul-betul telefon. Telefon tak apa, memang tak ada apa. Memang kata dah boleh call je. Tak lah kan tu. Time tu ingat top up boleh isi RM3 kot. Oh betul tu RM3 siap. RM3 tak. Itu nombor apa kan? Aku tak Maxi lah. Itulah. Aku rasa Maxi banyak budak sekolah pakai. Maxi boleh isi RM3. Telkom tak boleh. Betul. Kalau Selcom ni macam pakai macam ui kaya sial. Maksud kalau pakai Selcom ni tak ada siapa nak chat dengan dia. Tak ada siapa nak mesej dengan dia. Mahal sial 3 kupang sial.
Mahal. Lepas tu, jadi kalau kau ingat Messi tu ada apa? Active 10 ke apa? Aku tak ingat nama dia. Ya, Dia ikut. Satu Ah, sen kan? Nombor lain, nombor favourite. Ah, 1 sen. betul. SMS 1 sen. Aduh, kata gila tu time tu. Memang precious lah bagi aku kalau, Ah. kau bayangkan kalau kau top up RM3, kau dapat hantar SMS kat dia 300. 300. Apa? Atus tu apalah sangat rasa langsung. Tapi apa, the next year lepas tu lah, ada Super Saver saya dah aku ingat. Oh, itu aku tak ingat apa ni. Dia ada banyak plan. Ada Youth Club. Kau betul-betul Youth Club tu. Youth throwback. Club tu kira hotlink apa, Active 10 tu lah. Youth Club juga. Ah. Yang Super Saver tu, dia ada call 60 minit RM3 ke macam mana saya aku. Ataupun SMS 100 SMS RM1. Ke lagi murah dari tu aku tak ingat. Tapi antara tu Super Saver. Tapi dia bagi masa singkat. 12 pagi sampai 3 petang ke macam mana entah. 1 hari je Super Saver. Throwback Messi lah. Itulah Throwback Messi. kau memang betul-betul menaruh opek ni. Seriusnya aku nak tanya kepada Lin. Jadi Lin macam mana? Alah bodohnya aku. Jangan dulu. Aku sedap ni cuma dia jawab nanti. Ampun. Okay, so aku dah nak start lah kita punya topik yang utama ni lah kan. Ini adalah iOS versus Android. Okay. So kita ada Android kat sini, Danish mewakili rakyat Marhen dan juga iOS yang diwakili oleh Kai untuk rakyat bangsawan. Okay. Oh ya, aku user Android ke dulu lah. Dulu lah. Kalau dulu tak payah sembang lah. Dulu tak payah sembang lah. Aku hidupkan Android dulu lah, baru gerak ke iOS. Dia tu dah pakai Asus Zenfone tu laser tu. Itulah. Tapi kau dah ada berapa dah? Okay, aku nak beritahu dekat audience yang tak tahu Okay, Kai. Okay lah, dia ada Android dulu. Lepas tu dia beli apa? iPad. Okay, alright. Apa letak dia? iPad kan? Aku. Ke iPhone 6 dulu. Tak ingat sama ada iPhone 6 ataupun iPad. Lepas tu iPhone, dua tu lah. iPhone dulu tu. Lepas tu ada iPhone 10. Lepas tu iPhone 11. Kau rasa dia setia kepada Android? Okay, korang boleh komen kat bawah kalau korang rasa Kai ni setia kepada Android. Mula Asus dan tu. Lepas tu Samsung lah. Aku nak Samsung dulu. Oh, yelah. Samsung J3. Oh, kau ada lepas tu lepas tu pakai iPhone. Tapi itu tak lama tu, kejap je. Lepas tu lama. Lama tu. Macam. Okay, so aku nak start dulu lah. Aku nak bagi tahu, aku nak tanya kat Danish lah. Danish, kenapa kau rasa Android ni lebih baik daripada iOS? Daripada segi penggunaan orang buta sendirilah. Untuk dari segi penggunaan orang buta, aku tak banyak komen sebab ramai lagi sokong iOS sebenarnya lah kan. Aku bukan nak sokong sangat tapi terpaksa juga kalau untuk penggunaan. Dah kalah. Sebab aku belum mengalah lagi. Ada. Okay. Sebab dia nak kata lebih accurate dekat sana, dekat iOS lah sebab dia ada voice over yang lagi ni. Tapi Android pun kemenangan pertama untuk iOS. Sabar lu. Android sekarang dia dah jadi lagi maju sekarang. So aku rasa ramai yang kat luar sana lebih menyokong penggunaan Android ataupun talkback ni. Sebab masalah lag macam dulu-dulu tu dah tak ada seperti sekarang. Sebab sekarang semua dah update 10, 11. Jadi makin okey lah. Okay, sebenarnya aku setuju jugalah dengan apa yang dia cakap. Dan satu lagi faktor lah kenapa Android ni lebih baik daripada iOS adalah Android ni mampu milik sebenarnya. Mampu milik tu je. Itu betul. Marhan aku dan anda-anda semua di luar sana. Aku rasa mustahil orang buta yang baru blind, let's say lah dia normal dan dia baru blind, dia terus okay lah aku nak beli iPhone lah. Okay, baru first time nak guna smartphone tu aku beli iPhone. Aku rasa agak mustahil. Mesti diorang semua start dengan Android dulu. Aku tahu juga. Okay. Aku tak tahu lah korang nak tukar side ke? So Dennis nak pergi ke iOS ke? Kan nak pergi ke Android ke? Tak nak. Aku tak habis lagi nak hantam ni. Okay. Simpan dulu. Kita ada lagi. So aku nak tanya dekat Kai. Kenapa iOS ni lebih baik daripada Android? Aku pernah guna Android. Yang
navigation itu memang bagi aku problem gak Kau ni touch just waktu dulu tapi sekarang dia kata dah okey, aku tak tahulah, aku tak guna dah. Bagi dah awal. Gesture dia tu memang kata navigate bar itu akan lari jauh. Dia tak tetap pendirian. Asyik lari je aku geram juga dengan benda tu saya dulu. iOS dia lagi stabil. Macam bila kau move satu benda, satu item dia tak akan jauh Dia akan still kat area situ je. Bagi aku itu paling best Okay. Nampaknya point daripada iOS ni tak solid. Aku mungkin Kai ada simpan ni. Kita tak tahu kan. Mungkin Kai ada simpan. So aku nak sebenarnya satu lagi iOS ni sebenarnya yang macam Kai cakap tadi kan, the navigation tu kan. Aku tak pastilah sebab aku pun jarang guna voice over. Tapi yang aku tahu yang iOS ni lebih kemas lah kan, lebih teratur kan. Kalau let's say lah, kalau Android, maybe kalau korang beli let's say korang beli Zenfone lah dulu kan. Zenfone Go. Lama siap. Zenfone Go ni ada banyak bloatware lah kan. Orang kata aplikasi daripada Asus sendiri. So kat situ macam terabur lah. Macam orang butuh macam apa benda app ni. So itu disadvantage lah untuk bahagian Android dan iOS ni lebih clean. Semua everything memang kemas. Okay, so seterusnya aku nak tanya dekat Danish. Apa lagi yang Android boleh bagi, okay? Supaya aku dengan Lin dapat ni lah mengadili pada kali ini. Okay lah, macam Pak Ad cakap tadi kan, untuk macam Android ni dulu kan dia bersepah bloatware kan. Dia punya sampah-sampah, so app-app yang tak sepatutnya ada tu. Tapi untuk sekarang kan dah ada yang stok Android macam Google Pixel, OnePlus, Mi A series, semua dah bagi aku kalau nak kata nak setanding dengan iOS tu boleh pergilah. Mungkin satu nanti boleh beat lah. Sebab kamera sekarang pun bukannya iPhone lagi dah pegang. Dah ada brand lain yang pegang kamera paling besar kan. Ya tak penting pun, orang buta kan bukan ambil gambar nak pun. Tapi nak cakap kalau perbandingan nak ikutkan kamera, bagi nampak aku kamera iPhone masih lagi terbaik sekarang. Bagi nampak aku lah kalau daripada segi video. So aku rasa kalau kamera video iPhone memang tak boleh nak dikalahkan. Sony. Aku dah dengar Sony ke tadi? Sony. Sony sebenarnya tak sebenarnya. Kalau kau nak ikutkan yang Sony sekarang ni Sony Xperia Pro kot tak salah aku. Itu hanya sekadar monitor display untuk kamera Sony, let's say Sony A7S3 ke apa. Dia hanya sebagai monitor display dan kamera dia biasa-biasa je sebenarnya. Itulah. Cuma itulah. So macam mana ni? Kita nak okay. So Android tadi nak cakap satu lagi apa? Okay. Aku rasa iPhone bagi aku simple gila tu. Apa? Okay, teruskan. iPhone simple. Dia macam kalau kau kata apa? Macam iPhone ni simple lah. Macam contoh macam kalau kat Android dulu. Apps kau boleh copy banyak-banyak ke page ni. Satu apps tu kau boleh paste banyak-banyak. Bagi aku sabut. Kayaknya kalau kat kau boleh duplicate banyak-banyak apps, satu apps tu. Kat iPhone tak boleh. Kau tak boleh buat benda tu. Bila kau download satu apps, kat situ je apps tu. Dia takkan bergerak. Kau punya boleh bawa ke tempat lain dan dia tak ada duplicate, tak ada apa. Lepas tu kalau macam setting dia pun macam if kata benda tu kat situ, kat situ lah. Tak adalah kalau nak cari banyak-banyak tempat ke apa ke pening-pening. Aku simple lah. Kalau kata foto kan, daripada WhatsApp foto, memang kau tak payah cari lah ke setting. Kau nak buka WhatsApp, ada foto dia, ada dia punya apa benda-benda tu lagi. Sedangkan kalau kata dia akan automatic pergi ke foto juga. Kayaknya simple lah bagi aku. Simple gila. Kau tak payah pening-pening kepala. Orang kata tak nak sambut lah. Orang kata itulah kelebihan iPhone. Dan aku send
Android sekarang pun kemas juga. Masing pula. Dia pun kemas juga. Masih dalam satu file pun dia tak ada tergabung. Melainkan kita sendiri yang duplicate benda tu. Ke macam mana? Yelah, tapi kira kau boleh kena fikir kalau iPhone boleh. Di situ je lah. If kau nak cache data pun dekat apps kau pergi kat apps. Kalau macam kat Android, apa yang aku tahu dulu lah. Kau nak cache data, kau clear kat apps. Kau kena clear dekat setting. Kau tak rasa rumit ke? Tapi sekarang dah okey, dia just boleh klik. Bukan klik lah. Double tap dekat situ and then boleh terus clear pada situ. Sebenarnya daripada apa yang Kai cakap tadi lah kan, sebenarnya itu pun adalah kekurangan. Sebab kan iPhone ni dia ada ekosistem. Kalau kau terjerat dengan dia punya ekosistem, let's say lah iCloud. Tak payah tipu lah. Aku rasa memang iPhone user mesti guna iCloud punya kan. So let's say kalau iCloud macam storage kau tak cukup ni, tapi kau rasa sayang nak delete gambar. Okay. So kau pun decide, okay lah belilah iCloud RM11 200GB. Dan tiba-tiba 200GB tu full dan kau pun decide untuk beli yang 1TB ataupun 2TB tu lah. So itu dah terjerat lah dengan ekosistem dia dan ada AirPods lagi semua dan tu lah aku rasa betul. AirPods saja dah berapa ribu lah. Apple punya ekosistem ni dah memang mahal lah kan. So cost lah kat situ. Tambah lagi lah kan. Itu memang lah. Manakala Itu tak boleh dan manakala kalau Android ni mana-mana pun kau boleh pakai. Tak kisah. Okay je. Android tak kisah. Android ni kita boleh katakan dia ni macam bisexual lah. Semua boleh. Itu lain tu. Tak payah bisexual kena bukan unisex. Aduh. Unisex. Asalnya unisex tu bukan kena dekat itu. So itu daripada point ni lah. Sebab aku kan jenis yang tak bias. Aku tak kisah mana-mana. So sebenarnya aku nak dengar point daripada Danish sendiri. Apa Danish kau nak kutuk iOS lagi lah. Aku rasa iOS ni memang Satu dia memang posting lah, betul lah. Posting tu memang sebab kalau smartphone kita boleh dapatkan dengan harga serendah, boleh kata 400-500 kita boleh dapat sebiji smartphone yang baru kan, banding dengan iPhone. Tapi kalau 400 tu dia punya dia dapat OS dia tak okey. RM1,500 paling kurang. Tapi spek lebih kurang je dengan Android ataupun dengan Android tu. Bukanlah yang 400 tu. Kalau dia bagi aku sama je. Kalau kau nak yang better, kau kena bayar lebih. Untuk Android sama je bagi aku. Sebab kalau kau macam untuk Android yang kata nak dapat spek yang bagus, kau kena keluarkan 1,000 lebih juga tau. Ke 2,000. Tapi dia tak semahal yang kita boleh keluarkan sampai 6,000. Kita boleh keluarkan kurang daripada tu, mungkin 1,000 atau 2,000 tu boleh dapat spek yang agak sama dengan harga yang 6,000 tu. Aku tak sama. Lain. Untuk kau keluarkan 6,000 tak sama. Dan jaga masa untuk iPhone, kau akan lagi lama daripada jaga masa Android. Untuk jangka masa panjang, untuk iPhone, macam aku pernah jumpa orang yang sekarang ni dia pakai iPhone 5 dan sekarang still boleh berfungsi lagi. iPhone 5 rasanya 5 tahun lepas tau. Dia still boleh berfungsi dengan okey. Dan baru lag sikit. Lepas 6 tahun. Tapi kat Android, kau keluarkan dengan harga macam mana? Kalau kau kira costing, bagi aku, kau keluarkan dengan harga 2,000, kau kena tukar 2-3 kali untuk sampai masa sama, kau keluarkan 6,000 untuk iPhone. Masa 6 tahun. Itu dia kalau kita costing yang masa panjang, kau kena keluar benda yang sama, harga. Kalau kau kira total lah. Itulah, tapi sebenarnya nak ikutkan iPhone ni ada iPhone ni sebenarnya ada dia punya budget line up dia sekarang kan. So aku rasa tak ada masalah lah bagi sekarang kan. So dalam harga bawah 2,000 pun kau dah dapat iPhone SE 2. SE 2. So ataupun kau orang boleh dapatkan iPhone 8 maybe second hand ke apa pun, aku rasa not bad jugalah kan. 800. So sebab iPhone ni orang kata dia punya software ni orang kata up to date, okay. Tapi itulah aku nak bash iPhone sekarang sebab aku guna iPhone. Dia
berbezanya kalau diorang dua menggunakan screen reader, aku tak gunakan screen reader, aku gunakan diorang punya Zoom lah kan. Kalau iPhone Zoom, kalau dekat si Android adalah magnification gesture, di mana kita guna satu tangan je dah boleh zoom. Jadi kalau kat iPhone, kau kena guna dua tangan lah kan. Satu tangan pegang, satu tangan nak kena 3 jari double tap. Memang paling bodoh lah aku. Serius. Macam mana nak pakai tu? Itulah pasal. Contohlah kalau aku tengah pegang tongkat, macam mana aku nak pakai phone? Itu contoh lah kan. Dan satu lagi zoom dia memang tak reliable sangat lah untuk zoom. Kadang-kadang dia zoom full screen, kadang-kadang dia hanya window zoom. Maybe Dia jadi setengah je kan. Itu aja setting. Itu kan setting kau boleh ubah. Ya, aku dah setting sebenarnya. Cuma dia confuse sama ada aku tengah guna keyboard ataupun tak guna keyboard. Itu lah dia confuse sikit macam guna keyboard ke tak ni? Then yang paling bangangnya bila aku nak guna keyboard, aku nak zoom, dia zoom sekali dengan keyboard tu sekali. Nampak aku dah mencarut kat situ. Nampak? Itu dia kan setting. Aku tahu aku tak pakai benda tu. Tu memang bongok sikit lah kan. So okay lah, aku rasa aku nak tamatkan dulu korang punya perdebatan ni. Aku nak pergi ke topik yang seterusnya lah. Okay, masih lagi debat lah, lebih kurang debat. Tapi aku nak tanya lah. Daripada pihak Danish lah, okay? Okay. Telefon Android terbaik setakat ni untuk pengguna orang buta lah, bagi pendapat kau. Yang terbaik Untuk orang buta. Yang aku rasa yang terbaik setakat ni sebab ramai sekarang yang orang kata suka hampir-hampir stok Android yang tak ada blockware dan screen boleh dapat Super AMOLED dan juga harga nak kata terlalu mahal pun tidak, terlalu murah pun tidak. Aku berpihak kepada OnePlus lah. Pada OnePlus. Okay. OnePlus apa? OnePlus ada banyak ni. OnePlus sekejap. Untuk sekarang ni yang agak relevan OnePlus Note lah. OnePlus Note lah. Harga mampu milik lah. Yang agak mampu milik sebab kalau lagi atas tu memang tak payah cakap lah kan. OnePlus 80 ke, OnePlus 70 ke memang lagi tinggi lah. Tapi tu setakat tu aku rasa yang paling okey lah. RM700 lebih kan? Apa? RM700 lebih ke apa? Ui. RM900. Kau ngancik. 1K plus lah. What? 1K plus lah. 178 yang tu. Dia hampir 2,000 lah, bawah 2,000. Bawah 2,000. Kan 8T ke yang 8T lagi meh. 8T lebih mahal. 8T macam lebih. Apple juga, tahu tak? 8T 27 lah aku. Ke apa? Aku tak ingat. Aku tak pasti. Mungkin kita boleh telefon Acik sekarang. Hello Acik. 8T market 3 lah, 3 ke atas. Itulah. Mungkin aku boleh buat quick search sekarang untuk menunjukkan yang sama ada Danish betul atau salah. Tapi tak apa, biar dulu korang tanya. Kalau Danish salah, korang boleh komen. Korang kecam je dia. Tak ada masalah. So aku nak pergi seterusnya ke Kai lah. Okay Kai? Kai. Ya? Ya, ada. Telefon iOS terbaik setakat ni. Setakat ni aku rasa Dan tapi itulah costing dia lah. Apa telefon yang terbaiknya adalah? iOS lah, aku rasa still iOS. Tapi bukan. Telefon apa? Ya aku pakai telefon apa yang terbaik sekarang untuk iOS lah? Hello kacang. Hello. Ya. Jangan fikir. Nak katakan aku tak rasa aku terbaik. Aku rasa yang 12 mungkin baik aku. Aku tak okay. Tapi lepas update iOS dia, feature dia nice. Ada satu feature baru bagi aku nice. Dan aku tertarik dengan benda tu. Dan yang lain-lain pun aku still tak habis godek lagi. Sebab dia still sama feature dia. Kalau kata terbaik, phone aku tu tak cukup baik lagi. Kalau untuk iOS. Adakah kau akan beli satu hari nanti kan? Adakah kau akan beli satu hari nanti? Yang mana? iPhone 12? 12 Pro Max Pro beli apa benda tu aku rasa macam tak tahulah. Nak beli tu aku rasa tunggu habis kontrak dulu kot.
Aku pun ikat kontrak. So Guys, aku hutang beli iPhone Pro Max. bukan, bagi habis kontrak dulu. Kontrak dia still ada kontrak. So macam untuk 12 nanti kena kumpul duit dulu baru beli. Ataupun tengok, tak tahulah. Aku pun tengok pada keadaan. If kata time tu aku mampu, aku ambil. Kalau tak, salamnya lah. Aku still kekal setia dengan yang ada sekarang ni. Yang kau dah pakai Android Boleh, tak boleh. kan? Itulah. Mungkin boleh beli yang paling baru sekarang, Samsung Galaxy S21. Ya bukan, tak, Aku Koyak tak. Podcast tak disponsor oleh mana-mana syarikat telefon saja. tak ada. Kalau S21 kau nak Ultra, bagus. tak tahulah. Bagus. Tapi bukan harga dia pun lebih kurang ke? Lebih tahan ke? Itulah. Tapi itulah korang Lebih macam tak menjawab soalan aku kan. Terbaik. Seorang ni bagi murah. Seorang ni macam aku mampu nak beli. Ya, aku rasa iOS ni baik. Handphone 11 tak tahu aku tak habis survey pasal iOS dan Android lain. Aku suka pakai je apa yang ada. Betul. Sebab memang jawapan yang sebenarnya memang aku rasa semua orang dah tahu lah kan. iOS ni memang terbaik bagi totally blind. Tapi kalau Android ni adalah terbaik bagi partially blind lah, yang menggunakan Zoom. Itu bagi pendapat aku lah sejujurnya. So tapi tu lah, maybe kalau kenapa kau pakai iPhone? Yelah waktu sebab waktu tu aku nak beli handphone. Okay, aku dah try. Waktu tu aku ada S9 Plus ke apa lah waktu tu, dan juga ada iPhone X lah waktu tu kan. Aku nak beli, aku dah try lah S9. Memang serius aku nak beli S9 ni. Aku try zoom dia, papat lag lah. Serius lag. Memang aku tekan 3 jari zoom tu, ambil masa aku rasa macam ada delay dalam 0.5 saat macam tu lah kan. Memang delay. So sebab tu aku decide aku tukar ke iOS lah. Memang semua lah laju waktu tu lah kan. Sekarang ni aku tak tahu lah apa yang jadi dekat S9 ataupun handset Samsung yang lain. Tapi memang ada delay lah. Memang aku dapat rasa ada delay. Sebab yang aku tahu, kalau iPhone tu screen dia memang 60Hz. Okay, tapi dia punya touch sensitive dia adalah 120Hz lah. Okay, maksudnya screen dia memang laju. Kalau korang sentuh, dia terus. Dia 60Hz je. Refresh. Refresh rate dia 60Hz. Nampaknya macam nak membahan lagi ya kat sini. Okay. Tak apa. Tapi kira aku menggunakan iOS sebab aku tak nampak tulisan dan aku guna screen reader, sebab tu aku pakai iOS. Aku minat dengan gila iOS. Sekarang dah 120Hz. Okay, tak apa, teruskan. Yeah. Tapi maybe handphone tu lama lah, S9. Yelah, S9 tu maybe agak lama. Tapi S9 dengan iPhone X waktu tu sebenarnya. So waktu tu pun sebenarnya S9 tu sebenarnya dia lebih latest daripada iPhone X. S9 keluar dalam bulan 2, iPhone X keluar dalam September. Tapi iPhone X still tak ada masalah sekarang. Tak ada masalah sekarang. Aku rasa dah banyak kali jatuh. Screen protector pun baru pakai sekali je. Tak ada tukar-tukar lagi screen protector. Alhamdulillah, banyak kali jatuh. Masih lagi okey. So itulah. Kira kau lah boleh buat comparison antara kita orang sebenarnya. Itulah sebenarnya. Sebab sebelum ni pun aku guna Note 5. Tak tahulah aku macam mana nak decide. Abang kau dah guna dua-dua. Kau rasa mana lagi better? Kalau itulah macam aku cakap tadi, kalau for totally blind adalah ke iOS lah. Dan kalau to partially blind adalah untuk menggunakan Android. Lebih masing-masing. Dan itu juga preference masing-masing juga kan. Maybe ada orang kata, pakai iPhone ni belagak. Tak pun sebenarnya. Lagi satu, design dia tetap sama. Orang sekarang beza nak gitu. Yang risau sekarang ni, iPhone pun lepas update untuk iOS 14 ke atas, segala benda yang ada kat Android dah ada kat iPhone. So bagi aku macam dia tak ada sustain benda yang membuatkan dia lain daripada lain. Kau dah dekat iPhone dah ada widget, dah ada boleh tukar-tukar theme, boleh adjust sendiri. Betul, ada app library. Itu bagi aku merepek untuk iPhone. Itu lah bagi iPhone. Padahal kau boleh buat sendiri sebelum ni kau boleh ubah sendiri, dan sekarang ni semua dah tersedia macam mana Android. Jadi dia tak tekalkan dia punya sendiri. Dan yang untuk iOS 14.
Dan iPhone ni, aku rasa kita ni memang banyak cakap pasal iPhone ni. Kita nak kutuk iPhone je. Aku tahu semua ramai nak kutuk iPhone. Semua nak kutuk iPhone. Memang. Aku pun tak suka dia cakap jujur. Dia punya, aku rasa satu lah. Aku rasa kabel lightning dia memang kepala otak lah. Memang bodoh lah. Aku rasa. Dia tak tukar lagi kepada type C. So aku rasa tu antara lightning ni macam outdated sikit kan. Berapa lama pakai lightning tu. Ada teks. So tu salah satu lah. Aku rasa iPhone ni banyak kekurangan lah kat situ. So aku tak nak dah cakap pasal iPhone ke Android ke. Aku dah bagi tahu dah keputusan dia apa dia sebenarnya. Aku nak cakap pasal app sekarang ni. Okay, aku nak cakap pasal app terus. Okay. Bukan, aku nak cakap spesifik app ni sebenarnya. Aku nak cakap pasal WhatsApp sekarang ni. Sebab aku tengok sebelum ni WhatsApp macam WhatsApp lepas ni nak ada privacy. So macam mana pendapat korang lah? Sebab aku tahu WhatsApp dah tarik balik benda tu. Sebab dia tahu user dia dah banyak cabut. So sekarang ni WhatsApp dia dah buat U-turn. So macam mana? Apa pendapat korang lah? Ke korang sebelum ni dah memang get ready lah, dah download Telegram ke apa, nak berpindah? Janish macam mana? Aku selain pada WhatsApp, aku memang dah ada benda-benda lain. Tapi tak. Teruskan. Aku pun dah ada. Kalau cakap Telegram tu aku dah ada. Image tak bukan tu. Tapi kalau WhatsApp tu nak berpindah, nak buat privacy, orang semua nak lari tu, aku macam pengguna WhatsApp ni ramai ni. Ramai. Jadi macam mana? Macam mana nak buat macam tu? Dapat kau kan macam mana? Bagi aku macam aku setia WhatsApp. Sebab kalau untuk Telegram, untuk iOS, bagi aku merepek. Dia tak cukup apa. Dia tak boleh baca dengan sempurna. Tak tahu kenapa. Dia tak accessible lah. Accessible. Telegram tak accessible untuk iOS. Tapi WhatsApp still okay. Untuk yang lain. Sebenarnya benda tu memang dua-dua kalah lah. iOS dengan Android dua-dua kalah. Memang Telegram ni memang tak berapa accessible untuk pengguna talkback. Tapi aku tahulah ada orang kata Android baru okay, tu aku pelik tu. Bagi aku memang aku ban habis Telegram. Tapi untuk aku akan cuba menggunakan mata lah. Zoom apa semua. Aku still guna cara macam tu lah. Tapi WhatsApp untuk memang tak boleh nak ditangkal sebab orang banyak guna dan banyak benda hantar kat situ. Dan pengguna dia ramai. So WhatsApp memang kata aku still guna lah. If ada benda lain yang lagi menarik minat aku, kau akan pindah. If ada benda lain dan orang lain semua dah lari ke sana. Betul lah. Tapi bagi pendapat aku lah kan, let's say lah macam Facebook decide, okay tak apa, WhatsApp teruskan juga. Memang ambil privacy semua kan. Tapi privacy tu dia gunakan bot kan. Dan contohlah kalau aku, let's say lah kalau aku chat dengan seorang ni, aku punya hard disk rosak macam ni. And then tiba-tiba ada iklan keluar hard disk, aku terus beli. Aku rasa macam benda tu macam dapat membantu aku sebenarnya. Aku walaupun agak creepy kan, agak menakutkan. tapi at least aku tak perlu search kan. Macam kat situ maybe korang ada pilihan lah kan. Tapi tak, aku rasa aku okey lah. Maybe tak tahulah kalau dia ada tengok chat kalau aku ada kutuk-kutuk orang kat situ ke apa kan. So dia bagi tahu kat orang tu. Tapi itu akan bagi ke government apa semua dah, aku tak tahulah. Tapi untuk iklan tu user talkback ataupun iOS memang mengganggu dia orang sebenarnya. Aku pun tak suka di iklan-iklan. Tak, iklan tu dia bukannya, aku tak rasa iklan tu dekat WhatsApp. Maybe iklan tu ada kat Facebook juga kot. Ataupun Instagram ke. Tak kata dia ada dekat story, dekat status tu. Tapi nak buat macam mana tu? Tak tahu. Aku tak guna status, aku cakap awal. Kalau ada guna status aku tak minat. Tapi kalau status tu tak ada kat situ, maybe ada kat group ke apa kan. Tiba ada orang iklan kat situ dalam group. Tapi boleh ke orang lain masuk dalam group yang saya ada? Itu macam merepek kat nonsense. Aku pun tak tahu. Tapi ada satu app lagi daripada Turki tu. Aku tak ingat apa nama app dia. Tapi Bip So aku tak pasti. Aku dah tengok YouTube orang guna. Cuma tak tahulah. Aku tak tergerak hati je nak download, install. Sebab interface dia macam tak menarik sangat.
So susah sebenarnya nak lari daripada WhatsApp ni sebenarnya. Kan? Sebab ada banyak Sebab benda. dia dah Sebab sekarang sebati orang dengan banyak kita dah berapa menggunakan. tahun dah. Tu lah. Ha. Susah kan. Macam kita kena ada masa lah untuk withdrawal tu kan. Macam guna Ada dadah masa pula. untuk Masa tapi kalau if one day orang memang kata mulai stop, mungkin who knows, tak tahu. Kadang-kadang akan lari tempat lain. Itulah. Tapi aku tak rasa WhatsApp ni akan hilang. akan habis. Aku rasa lama lagi lah dah boleh bertapak. Unless WhatsApp ada buat hal ke apa, memang confirm kontroversi ke kan. Memang hancur lah WhatsApp. Mana kau tahu? Pernah dengar Friendster dengan MySpace? Pernah dengar? Dulu top. Tiba macam dia down. Friendster dengan MySpace Okay. Ini memang kita nak Nama throwback Friendster dengan MySpace zaman Itu dah itu dapat dia dulu jadi top kot. Itu daripada apa kiranya one bila cerita ingat balik sampai time tu. Dan Yahoo. Semua orang pakai dulu. Apakah tu masa semua orang tinggalkan. Betul. Tapi aku untuk Facebook pertama aku dah pakai Gmail, tak pakai Yahoo. Tapi sebenarnya nak aku ikutkan tak ingat. Waktu tu zaman-zaman baru social media baru nak naik kan. Ada Friendster. Waktu tu serentak kan. Ada Friendster, ada MySpace. Dan juga ada Tagged kan. Tagged kan. So waktu tu Facebook pun ada juga waktu tu. Waktu tu aku rasa banyak social media yang naik. Dan waktu tu maybe orang akan fokus kepada satu social media sahaja. Betul tak? Tapi sekarang lain, berbeza. Orang ada dalam 5, 10 social media kan. Diorang ada Facebook, ada IG, ada WhatsApp, ada Telegram, ada TikTok, YouTube. Tapi dulu macam dia ada golongan dia, macam MySpace untuk golongan apa, Friendster untuk golongan apa, dan Facebook untuk golongan apa. Betul-betul aku setuju juga. Friendster ni lebih nak cari kawan. Kalau MySpace ni banyak kepada music sebenarnya waktu tu. Dia create page. Bukan tak ingat dah. Dan dia boleh kau boleh edit dia punya profile, boleh tukar background dia. Aku suka lah benda tu. So waktu tu layout kan waktu tu kan. Layout dia betul. Dan tapi aku ada dua-dua tu dan aku tak gerak dah. Tak, itu aku rasa susah sebenarnya kalau WhatsApp ni, sebab WhatsApp ni dah lama. Okay, WhatsApp ni dah lama and tak ada orang yang dapat tandingi dia lagi sekarang ni lah. Tak tahu lah. Betul. Aku rasa banyak orang guna WhatsApp ni maybe dalam area Asia juga kan. Ada ke tempat lain? Aku rasa WhatsApp tu lah. Tahu lah. Kalau orang negara aku rasa banyak guna, macam US kan banyak guna iMessage kan. iPhone. Tak tahu. Sebenarnya iMessage pun tapi untuk Arab tak silap aku, WhatsApp dia block WhatsApp untuk video dan video kot dia block. Sebab apa? Saudi. Aku tak pasti. Sebab WhatsApp aku dah buka dekat dulu, yang pergi umrah dulu. Tak boleh video call, tak boleh WhatsApp call. Hanya text je lah. Check je boleh. Okay, itu dia on block. Telegram? Tak tahu. Telegram aku tak tahu. Aku tak buka guna sangat. Tak buka. Facebook boleh buka ke kat sana? Facebook boleh, Messenger semua boleh guna. Boleh video call lah guna Messenger kan? Messenger boleh. Tapi WhatsApp video call tak boleh. Okay. Tak boleh, dia block habis. Dia block habis. Memang banyak orang benci agaknya kot WhatsApp. Aku pun tak tahu sekarang. So korang boleh komen kat bawah sama ada korang memilih WhatsApp ke, Telegram ke, Beep ke, apa lagi ada kat sini? Google Duo kan? Google Meet. Google Meet. Duo kot tadi aku. So Duo. Google yang Duo. call. So itulah, bagi aku pernah cuba guna semua kecuali Beep. So tapi still WhatsApp sebab dia punya ekosistem kan, tempat kami guna susah nak lari kan. Aku rasa mula-mula aku guna lah WeChat. WeChat tak ada. Kau tak payah nak aku tak ada WeChat Engkau tak payah nak ada WeChat tapi aku tak guna. Alah sembang. Tipu lah tak pernah guna. People nearby. Aku guna kejap je. People nearby betul Handshake tu jangan lupa WeChat. Handshake. Kejap je aku guna. Aku guna 2016. Saya baru ada smartphone. So, aku rasa macam aku tak ramai kawan, aku terus install.
aku nanti dapat orang jauh-jauh. Ya dok ni tak ada kawan. Aku tak percaya. Betul. Tak sayang aku. Betul. Aku yang hanya buat aku hanya buat account je. Lepas tu aku guna kejap. Lepas tu aku tak minat. Aku terus left. Aku terus install. Sial tu dah tak ingat aku. So korang boleh komen kat bawah apa lagi social media app yang ada dekat phone ataupun zaman-zaman dulu yang ada. Mungkin nak throwback ke apa, kita orang okay je, kita orang boleh reply kalau kita orang rasa kita orang ada masa. So sekarang ni aku rasa dah masuk minit ke 44 ni, dah lama jugalah untuk kita orang record. Jadi so untuk perdebatan so antara fight antara Android dengan iOS. Okay, so aku rasa ini memang 50-50. Memang aku rasa masing-masing ada kelebihan masing-masing lah. Untuk partially blind dan juga blind, dan juga even orang untuk orang yang lebih sempurna. So ikut orang dia punya preference kan. So dan itulah aku rasa ada satu OS yang kita tak sebut sekarang, iaitu OS daripada Huawei. Huawei, ya. Tapi itu siapa janganlah je? langsung Siapa tak Huawei? user friendly dengan kita orang lah. Kan? Itulah. Aku tak tahulah. Langsung tak user friendly lah. Sebab yang apa yang aku tahu macam Lin Lin nak digunakan Huawei. Aku tak tahulah Lin macam mana, ada zoom ke apa kat situ, tapi nampak kaya dia boleh guna dengan baik. So aku rasa kalau korang nak beli handphone sekarang, jangan beli Huawei. Aku dah cakap banyak benda ni banyak kali kat member aku. Aku pun tak lama lagi memang nak khianat dekat Huawei ni. Aku dah kata banyak kali kat Kau pakai Huawei ke? Aku masih Huawei lagi, tak ada bajet nak tukar lagi. Tapi Huawei Danish, Huawei Android kan? Lama lah, Huawei lama. So Huawei Android tak ada masalah lah. Okay, bukannya Huawei. Apa nama Huawei OS dia apa? Hongmeng ya? Hongmeng OS. Hongmeng ya. So Kita kutuk. Kau marah dengan Huawei. Itulah nak dekat tahun baru Cina ni. Maybe ada viewer kita yang Chinese yang menyambut tahun baru Cina, especially Acik. Ika celebrate ke? Aku tak pasti. So selamat tahun baru Cina. Aku tak tahu lah. Bila Chinese New Year? Kena tanya kat Kai. 12 hari bulan. So apa aku pula? Sebab kau kerja. Macam tu lah. Aku tak sambut lah. So aku ada satu soalan last untuk korang berdua. PKP dilanjutkan atau tak? Danish. PKP dilanjutkan. Aku rasa masih ada PKP, mungkin PKPB lah. Mungkin dia tak lockdown seperti sekarang kot. Okay, kita tanya dekat Kai sebab Kai macam mana? Kalau ikut gaya trend macam ni memang akan dilanjutkan. Tapi kalau ikut aku rasa stop lah. Dah lama dah ke sana. Kalau ikut aku dah stop. So itu dia. Mungkin kalau ada kacang kat sini, mungkin dia kata mungkin dilanjutkan lagi 3 minggu lah. 3 minggu. Padahal 4 minggu. Orang tambah 2 dia boleh tambah lagi seminggu. So kalau ada kacang lah kan. Okay. So aku nak akhiri kita punya Quiet Podcast sampai di sini saja. Jangan lupa stay tune untuk orang punya short film. Maybe dalam bulan 2 macam tu kot out kan, sebab kita orang kena submit sebelum 10 hari bulan 2 ni. Korang jangan lupa untuk singgah ke social media kita orang, Facebook, Instagram, walaupun kita orang tak aktif social media, tapi korang boleh pergi ke social media kita orang untuk like dan follow. Cari je Pantry Club. Jangan lupa like kalau korang suka video ni, dan dislike kalau video ni tak menarik bagi korang, dan korang komen kenapa tak menarik. Korang boleh juga boleh komen muni-muni juga, tak ada masalah. Yes, boleh juga komen muni-muni apa semua benda kita orang buat ni for fun. And then korang boleh juga share ni kalau korang rasa video ni menarik, yang maybe related untuk korang lah kan. So apa lagi aku nak Zul Lutut. So Untuk lutut. Zul Lutut. Semangat pengantin baru mah. Yeah, selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru bagi Zul Lutut. Apa lagi yang aku nak wish lah. Chinese New Year, happy Chinese New Year to everyone who is celebrating it. And then apa lagi lah, itu je kot, sampai sini saja. Hari wilayah. Hari wilayah. Selamat malam. Hari wilayah kemarin. Sebab aku upload hari ni hari Selasa. So selamat hari wilayah. And then aku harap korang stay safe, sebab COVID sekarang memang tinggi. Korang jangan ni lah, macam biasalah, jangan underestimate benda tu lah. Jangan lupa aku nak promote juga. Korang boleh pergi ke Facebook beliau OKU Pelihatan SBM untuk tengok live daripada SBM lah, sebab aku rasa dia orang punya content adalah untuk OKU Pelihatan, dan aku pun menjadi host dia. Aku jadi broadcaster dan host. Tak lama lagi maybe tak jadi host, aku tak tahu. So right.
Sampai di sini saja. Penci gelap bukan kursi gelap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciao.